Okey, Alhamdulillah. Okey, saya mulakan sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, sepatutnya sesi saya hari ini bersama dengan Cikgu Wani. Tapi sebenarnya Cikgu Wani terlibat dengan Tempur Minda Form 5 dan sedang ada meeting sekarang bersama dengan Puan Pengetua bermula jam 1 petang. Jadi saya ambil semua sekali lah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. So, get ready to start. Okay, stay focus. Okay, dengan momentum yang sama seperti mana masa kamu nak PT3. Okay, kamu ingat masa tu kamu struggle. Ini struggle-nya lebih real, lebih besar lagi. Okay, result PT3 tu tak bawa kita ke mana-mana pun. Setakat tukar sekolah pergi MRSM, SDP sahaja. Tapi result SPM ini menentukan masa depan kita. Okay, nak dibawa ke future kamu. Nak kerja, semua gunanya result SPM. So ingatlah kata-kata yang selalu saya gunakan, the best never rest. Okay, so stay safe di rumah. Okay, jom. Where to start? Okay, mula-mula buku teks. Okay, insyaAllah besok baru kita start sesi pemulangan dan penerimaan buku teks. Besok untuk 5A, 5B, 5C dan 5D. Manakala di JKM adalah pada hari Jumaat. So insyaAllah minggu depan kamu akan ada buku teks real bersama kamu lah sebagai rujukan sepanjang kelas. So tak ada masalah lah. Okay, untuk hari ni kalau ada gadget lebih di rumah tu boleh buka buku teks digital sambil saya explain ataupun guna flip buku teks. Buku teks flip tu best. Okay, sebab diorang nak flip tempat jawapan dia. Okay. Dan YouTube pembelajaran, okay, saya pasti batch kamu ini adalah batch yang sangat independen. Okay, kenapa? Sebab tahun lepas kita belajar secara bersemuka lebih kurang 4 bulan sahaja. Yang lain itu kamu buat PDP home based learning. Maksudnya kamu self study di rumah. Kamu yang belajar sendiri. Okay, ingat ya kawan-kawan, pandemik COVID ni kita pun tak tahu bila masa akan berakhir. Jadi jangan tunggu, nak tunggu pergi kelas, nak tunggu pergi tuition, tak payah. Apa yang kamu nak buat, buat sekarang. Okay, nak tuition online, buat sekarang. Pergilah tuition online. Okay. Self-study, pandailah orang kata apa, bahagikan masa kamu sebaiknya. Teruskan study. Ingat macam masa kamu P3 dulu, macam mana kamu study, pukul berapa kamu tidur, pukul berapa kamu bangun. Kalau tak boleh study sampai lewat malam, tidur awal, bangun early morning. Pukul 4 dah bangun untuk study. Okay. So pandai-pandailah manage masa kamu. Okay. Tapi janganlah terlalu stres. Okay. Seimbangkan. Buku-buku rujukan online pun banyak. Okay. Mungkin kamu tak berani keluar nak pergi Mihraj ataupun Pustaka Rakyat. Jadi kamu boleh tengok buku rujukan online. Kalau ada kemudahan printer di rumah, boleh print page mana yang ada soalan yang kamu rasa macam okay, sesuai dan menarik untuk kamu jawab, boleh, tak ada masalah. Okay, Google Classroom akan dimaklumkan lah. Setakat ni minggu ni kita belum upload lagi soalan di Google Classroom. Okay, insyaAllah minggu depan lah kot. Okay. So kalau saya, YouTube pembelajaran yang saya cadangkan adalah Cikgu Chong sebab saya beli medium, so saya gunakan Cikgu Chong sebab explanation dia ringkas dan mudah difahami. Okay, kalau kamu ada cikgu tuition kamu sendiri, silakan, tak ada masalah. Okay, next. Ini adalah topik untuk tingkatan 5. Semua ada 8 topik sahaja. Wow, sahaja ya. Okay, maksudnya sikit sajalah, tak banyak. Okay, first chapter variation, perubahan. Second chapter, matrix. Sama macam form 5 last year. Okay. Next, continue daripada form 3, matematik pengguna. Form 4 pun ada matematik pengguna. Form 5 pun ada 2 bab matematik pengguna yang sangat menarik, insurans dan percukaian. Untuk budak-budak kelas, untuk pelajar-pelajar kelas Keruing, Jati, Gaharu dan Meranti sukalah sebab dia ada kaitan dengan ekonomi, akaun dan juga perniagaan. Okay, best. Tajuk yang best. Cubalah kamu baca buku teks. Saya dah baca, dah study, best sangat. Bab 5 ini continuous daripada chapter form 2, isometry transformation. Okay. Masa kita buat transformasi isometry form 2, ada 3 sahaja
transformasi. Ingat tak yang pertama apa ya? Anyone? Transformasi isometri yang pertama masa form 2. Apa yang kamu belajar? Pantulan. Pantulan bukan yang pertama. Tapi boleh betul. Pantulan lagi. Translasi. Translasi, okey. Satu lagi. Satu lagi apa? Putaran. Ya ke? Putaran, very good, yes. Wish, lama, baru 2 tahun tinggal lupa betul lah nampak ya. Tak ada orang yang at least kalau tak nak on microphone pun tulislah dekat chatting sebab saya record nanti semua yang kamu komen itu akan keluar dekat record sebagai bukti kamu ada menjawab dan sebagainya. So itu boleh digunakan sebagai evidence. Okay, so kalau bukan saya yang mentaksir kamu, saya boleh bagi pada cikgu kamu, guru subjek kamu sendiri. Okay, nanti dia boleh tengok pelajar-pelajar dia ada menjawab. Okay, boleh ya? Okay, so masa kita buat form tu, transformasi isometri kita hanya belajar 3 sahaja transformasi, iaitu translasi, putaran dan pantulan. Okay, hakikatnya ada 4 transformasi. Tapi yang keempat ini bukan isometri sebab pembesaran. Okey, syarat transformasi isometri, syarat nak jadi isometri mestilah sama bentuk dan sama saiz. Bila pembesaran sama bentuk tapi tak sama saiz. Okey. So kita sambung baliklah dekat bab ini kita sambung orang kata apa? Knowledge kamu dekat form 2 tu lah. Kongruen, kekongrunan ni kamu dah belajar masa form 2 itu. So tak ada masalah. Pembesaran dan juga gabungan transformasi. Gabungan transformasi ni maksudnya objek kepada image tu dia melalui 2 transformasi. Okey. Selalunya masa form 2 kamu hanya buat sekali saja. Kalau kata pantulan objek kepada image pantul dia. Tapi bila gabungan dia boleh jadi 2. Mungkin mula-mula pantulan lepas tu pembesaran dan sebagainya. Okey. Bab 6, 2 kali time 6, patut dah panjang. Ini adalah sambungan daripada chapter form 3 masa kamu belajar trigonometry. So ini sambungan. Okey. Nisbah dan graf fungsi trigonometry. Okey. So akan adalah melukis graf untuk soalan bahagian B. Okey. Sambungan. So bila saya sebutlah, bila saya note chapter mana yang sambung-sambung tu, mohonlah kalau kata kamu dah terlupa ataupun tak ingat, malam ni nanti buka balik, tengok balik tajuk tu supaya bila sampai tajuk tu kamu tak rasa ketinggalan. Okey. Next, chapter 7, sukatan serakan data terkumpul. Ini sambungan daripada form 2. Form 2 kita buat sukatan kecenderungan memusat. Form 4 kita buat sukatan serakan data tak terkumpul. So form 5 kita buat sukatan serakan data terkumpul. Kita cari mean, median dan juga variance kan. Okay, dan last bab terakhir ini tak ada sebelum ni iaitu bab pemodelan matematik. Okay, macam ubahan dan matrix masa form 5 KBSM dah ada, dah biasa. Okay, tapi ini tajuk yang barulah, sama juga dengan bab 3 dan 4 ni. Okay, next. Ini adalah pemetaan PBD, pentaksiran berdasarkan pentaksiran bilik darjah. Okay, pentaksiran bilik darjah. Dekat mana letaknya PBD? Okay, kena sebut pada form 5 sebab penting untuk kamu menguasai semua tajuk supaya bila kamu dapat slip PBD nanti cantik lah. Okay, kamu ingat masa form 3 kamu pernah dapat slip PBD masa hari yang ambil result PT3 tu. Okay, bersama kamu ada 4 pelaporan. Pelaporan PT3, PBD, psikometrik dan PPSI. So untuk form 5 pun sama juga. 4 komponen itu masih ada lagi. Okay. So untuk form 5 ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 tema lah ataupun bidang pembelajaran. Okay, yang tak ada adalah di sini, matematik discrete. Okay, LASI ada matematik discrete, DC tak ada. Okay, LASI tak ada sukatan dan geometri, DC ada. So nak tunjukkan pemetaan je. So bagusnya pemetaan ni adalah kamu boleh nampak dekat mana letak duduknya setiap tajuk yang ada. Okay, kalaulah anda kembali ke sekolah, saya akan bagi seorang satu
apa ini sebagai helaian untuk kamu tik 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 chapter mana yang kamu dah study, kamu boleh tik tik macam checklist kamu lah. Okey, macam yang saya bagi masa form 3 dulu. So chapter mana yang kamu dah study, kamu tik 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 macam tu. Okey, so andai kata kita bersemuka tak tahulah bila kan, nanti saya akan bagi satu salinan. Okey, itu sajalah, tak ada apa yang penting di sini, cuma nak kamu tahu letak duduknya di mana pentaksiran PBD itu. Okey, next. Ini adalah rekod PBD sepanjang topik bab 1 ini. Okey. So kamu boleh tengok siap-siap, kalau kamu nak screenshot untuk kamu pun tak apa. In case kamu rasa takut lah kan, takut cikgu kamu terlepas pandang menilai kamu. Maklumlah cikgu yang buat Google Meet mungkin bukan guru yang sama yang mengajar kamu. Jadi kalau kamu rasa macam kamu dah layak terima TP itu, kamu boleh claim dengan cikgu kamu, tak ada masalah. Okay. So topik 1 ini, TP 1 mempamerkan pengetahuan asas tentang ubahan. Sampai hari ini kita belajar, belum lagi dapat TP 1 sebab bila disebut ubahan, dalam ubahan ada 3 jenis ubahan. Ubahan langsung, ubahan sungsang dengan ubahan bergabung. Direct variation, inverse variation and combined variation. Okay. So mungkin untuk hari ni pun belum lepas lagi TP 1 dan 2. Sebab itulah kami belum letakkan lagi tugasan dekat GC. So next week habis songsang barulah boleh start letak latihan, sebab barulah layak nak menilai TP anda. Okay, boleh ya? Kenapa kena tunjuk? Supaya kamu tahu hak kamu. Sebab kamu form 5, kan manalah tahu kamu rasa kamu tak dinilai sebaiknya oleh cikgu tu. Jadi kamu boleh tengok kat mana kelayakan kamu. Okay, boleh ya? Seterusnya adalah tajuk yang kita akan buat hari ini. Ini saya ambil daripada buku teks online tu lah. Memang saya screenshot dan saya masukkan di sini. Tapi saya gunakan buku teks yang bahasa Melayu sebab buku teks bahasa Inggeris belum ada online. Betul ke kawan-kawan? 5C dengan 5G boleh respon. Kamu dah jumpa ke buku teks English online? Ada tak? Anyone? 5C ada 5C? Tak ada orang nak respon. Kesian saya cakap sorang-sorang. Ada ke 5C? Anyone 5C? Tak ada orang nak respon. Syafia ada Syafia? Siapa 5C? Ya. Ya. Betul lah. Tak ada lagi ya. Okey. Tak, saya nak tanya buku teks form 5 tu lah. Okey. Saya pun mencari juga, tapi kamu jangan risau sebab tadi saya sebut dengan kamu topik ubahan ni memang dah ada masa form 5K BSM. Okay, so kamu boleh refer YouTube yang berkaitan tajuk ubahan dekat KBSM kalau kata tak ada lah kan, sebab buku teks English version dekat online belum ada. Tapi buku teks yang sebenar dah ada dah. Okay, besok kamu hantar buku teks dan kamu dah boleh dapat buku teks yang real punya. Okay, jangan risau. Okay, so ini macam biasa dekat buku teks kita memang ada. Bila end of class sepatutnya ini semua kamu dapat lakukan. Okay, so kamu boleh screenshot nanti page-page tu, tak payahlah nak salin susah-susah kan. Sekarang kita ada kemudahan dan guna handphone, kamu screenshot saja. Page mana yang kamu rasa berkenaan sebagai checklist diri kamu sendiri. Ingatlah form 5 kena self-study, so checklist untuk diri sendiri. Okay, next. So yang kita akan buat hari ini hanyalah 1.1 ubahan langsung, direct variation sahaja. Okay. Next, maafkan saya sebab dalam bahasa Melayu ya. Okay, ubahan langsung, direct variation. First, kita punya learning standard pembelajaran kita adalah untuk menerangkan apakah maksud ubahan. Okay, kalau ikutkan ubahan langsung ini adalah perkaitan antara dua pemboleh ubah dengan keadaan satu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga bertambah pada kadar yang sama dan sebaliknya. Maksudnya kalau nilai Y meningkat, X pun meningkat. Kalau nilai Y berkurang, X pun akan berkurang. Okey, itu yang dimaksudkan berubah secara langsung. Okey, hubungan ini juga boleh ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Okey, ini yang ada dekat dalam video Cikgu Chong tu. Sepatutnya checklist untuk diri kamu sendiri. Dalam ubahan langsung tu,
Semua ni kamu kena kuasai. Kamu kena boleh kenal pasti ubahan langsung, bentuk dia, cara menulis bentuk ubahan, cara menulis bentuk persamaan. Kamu boleh tentukan hubungan antara dua pemulik ubah dan juga hubungan antara, maafkan saya bukan dua sini, sepatutnya tiga. Okey, saya tak ubah pula kesalahan di sini, maafkan saya. Sepatutnya tiga atau lebih pun boleh ubah. Dan last sekali adalah setiap subtopik tu ada penyelesaian masalah dia. Untuk ubah langsung ada ubah penyelesaian masalah, ubah serongsang pun ada. So maksudnya untuk satu subtopik itu setakat TP 1, 2 dan 3 kamu boleh layak. Okey, tapi belum tik lagi lah untuk subtopik saja. Okey, next. Okey, kita go through soalan yang ada dalam buku teks. Okey, diberi jumlah gaji seorang pekerja sambilan sebagai jurujual berubah secara langsung dengan bilangan jam dia bekerja. Ini yang saya sebut tadi. Maksud ubahan langsung, bila X berubah, Y berubah, bertambah, X pun akan bertambah. Okey, so sekadar nak kamu boleh nyatakan sahaja, kenal pasti sahaja. Okey, gaji dan jam bekerja. Okey, andai katalah jumlah gaji, dia nak tahu perubahan yang berlaku pada jumlah gaji kalau jam dia bekerja bertambah 2 kali ganda. Apa akan jadi dengan gaji dia? Tambah 2 ganda. Okay. Para Raihana bukan dah masuk ke kelas hari Sabtu. Nanti ada orang tak nak masuk nanti Farah. Pergi keluar. Okey. Bila jam bekerja bertambah 2 kali ganda, maksudnya gaji pun akan bertambah. Okey, itu saya rasa bagusnya bab ini dipelajari oleh pelajar-pelajar yang SPM. So tahun depan bila habis SPM mesti kamu nak bekerja sambilan kan supaya kamu tak ditipu. Okey, dan kamu tahu your hak. Okey, nanti kalau kata bos tu tipu kamu cakap dia, kalau jam bekerja bertambah, gaji saya pun kena bertambah juga. Macam tu maksud dia. Okey, kalau jam bekerja bertambah 2 kali ganda, gaji pun sepatutnya meningkat 2 kali ganda juga. Okey. So soalan yang kedua. Apakah perubahan pada jumlah gaji kalau bilangan jam itu berkurang sebanyak 40%? Apa akan jadi dengan gaji? Ya, gaji pun akan berkurang 40%. Agaknya COVID-19, dia tak sihat. Ada hari dia rasa macam bergejala, bahaya nak jumpa orang. So dia tak pergi kerja. Hari ni semua tak pergi kerja. Besok bangun pagi suhu 39 tak pergi kerja. Jadi masa jam bekerja dia dah kurang sebanyak 40%. So gaji dia pun akan berkurang 40%. Okay. Gaji pun akan berkurang 40%. Very good. C. Bilangan jam bekerja kalau jumlah gaji yang diterima adalah half daripada gaji asal. Apa jadi dengan jam bekerja? Kalau gaji asal dia separuh daripada, gaji yang diterima separuh daripada gaji asal, jam bekerja dia apa perubahan? Okey. Bagus Cik Adam, orang lain? Ya, betul. Jam bekerja pun separuh jugalah daripada jam bekerja yang asal. Sebab gaji dah separuh. Kalau bos suruh kerja juga, gaji kena lebih. Kalau nak kurangkan masa, gaji pun potong. Macam tu. So adillah, kamu pun faham, bos pun faham, tak payahlah nak report dekat Lembaga Buruh Malaysia. Okay. Okay, next. Standard pembelajaran, learning standard yang kedua yang kita akan buat adalah menentukan Puan Madiha. Ya, Cikgu Wani. Okey, boleh patah balik tak slide sebelum ni? Okey. Okey. Pendengar sikit je saya nak baiki ya. Kalau soalan dia stated jumlah gaji ataupun dalam bahasa Inggeris sebenarnya the total wage. So kita kena ambil ayat the total tu. So that means jumlah gaji. Saya rasa Cikgu Madia mungkin tertinggal perkataan tu. Ya, betul. Kan jumlah gaji. So kita tak ada kata gaji. Okey. Terima kasih Cikgu Wani. Jam bekerja juga sama. Bilangan jam bekerja macam tu. Ikut ayat dia. Ikut ayat dia. Betul. Kita ikut ayat dia. Okey, sebab Cikgu Wani expert dalam SPM. Okey, terima kasih. Terima kasih Cikgu Wani. Jadi kita kena ikut ayat dia. Okey, Cikgu Wani bear in mind, ambil ayat dalam soalan. Okey,
Kalau dia sebut jumlah gaji, so tulis jumlah gaji. Jangan guna gaji. Maafkan saya. Okey. Sini pun kena ada perkataan jumlah gaji. Kalau tidak dapat tongkat, NO. Okey. Tadi dia kata bilangan jam bekerja. So kat sini kena ada perkataan bilangan juga. Okey. Okey, thank you Cikgu Wani. Okey, dah. Okey, next. Okey, standard pembelajaran yang kedua tadi. Apakah hubungan antara dua pemberi ubah bagi suatu ubahan langsung? Apakah hubungan dia? Okey. So untuk tajuk ni dia macam ada kaitan dengan bab form 2, form 1, nisbah dan kadaran, proportional. Okey. Nisbah, ratio, rate and proportion. Itu kod tajuk dia. Saya lupa, form 1. Okey. Bagi suatu ubahan langsung, Y berubah secara langsung dengan X boleh ditulis sebagai, ini simbol dia. Y berubah. Okey, ini simbol untuk ubahan. Ubahan langsung pun kita guna simbol ni, ubahan songsang pun guna simbol ni. Okey. So ini menunjukkan bila tengok ayat ni kamu dah faham. Ayat ni menunjukkan Y berubah secara langsung dengan X. Okey, ini cara menulis bentuk ubahan. Ini pula adalah cara menulis bentuk persamaan. Y sama dengan KX. Maksudnya, bila kita tukar daripada tanda ubahan, sebab kalau guna tanda ubahan, kita tak boleh selesaikan persamaan ni sebab dia tak ada persamaan. Okey? So, kita kena tukar dia ke bentuk persamaan. Bila kita tukar ke bentuk persamaan, adalah nilai K sebagai pemalar ataupun yang jadi orang kata apa, kadar perubahan itu. Okey? So, ini mesti ditulis ya. Bentuk ubahan kena tulis, bentuk persamaan pun kena tulis. Okey, kalau kata kita wakilkan dia dengan graf, okey, sebab dia kata ubahan ni Y dan X kan. Ini graf, ini paksi X, ini paksi Y. So ini ubahan dia. Okey, dan garisan ini diwakili dengan M sama dengan K. Kenapa M sama dengan K ya? Any idea? Kecurunan, very good. Hai Raja Nur Amira, masuk lagi. Okey, kecurunan. M itu adalah kecurunan berkaitan dengan tajuk form 3 garis lurus. Okey. Jadinya, mari kita tengok satu contoh dekat buku teks. Minta maaf saya tak boleh refer buku teks muka surat berapa sebab saya tak bawa balik buku teks. Okey. Kalau ada, okey, buku teks flip tu kamu tengoklah ya. Okey, soalannya. Sebuah kereta mainan bergerak dengan keadaan pegun. Jarak yang dilalui oleh kereta main itu, Y, berubah dengan masa T seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Okey, masa T kita wakilkan dengan S, second. Jarak Y dengan cm. Okey, mula-mula sekali. Bila kita tengok dekat sini, okey, dekat table ni, apakah orang kata apa, nak kenal pasti dulu pemboleh ubah-ubahan ini. Apakah pemboleh ubah yang nak kita gunakan? Banyak sangat huruf ni. Huruf apa yang nak digunakan? Cuma komen sikit dekat chat. Anyone? T dan Y. T dan Y. Okay, very good. T dan Y. Okay. T dan Y ini yang akan jadi pemboleh ubahnya. Okay. So, sekarang soalan dia minta, thank you pada yang respon. Tentukan sama ada Y ini, ni Y, jarak ini, berubah secara langsung dengan T atau dengan T kuasa 2. Okay, itu yang kita nak tahu. Okay. Seterusnya, barulah kita tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. So, maksudnya ada dua markah di situ. Yang pertama, state dulu. Okay, state sama ada dia berubah dengan T ke dengan T kuasa 2. Okay. So kita tengok ya. Orang kata apa? Kita siasat ataupun kita kaji table ni dulu. Okay. 2, bila masanya 2 second, jarak dia 14. Bila masa dia 4 second, jarak dia 28. 6, 42, 8, 56, 10, 70, 12, 84. Okay, kalau kamu ingat tajuk ni sebab kita baca, ada tak satu perkadaran yang sama? Sibuk dah dia orang semua jawab P lah je benar. Okay. Okay, so kamu dah nampak lah Y berubah secara langsung dengan T. Then how do you know? Okay, daripada sinilah. Macam mana 2 boleh jadi 14? Ya, Mek cakap 7. Okay.
4 darab dengan 7 dapat 28. Okey, so semuanya 7. So ayat dia yang pertama kan, tentukan tadi kan. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan T atau T kuasa 2. Ini jawapan dia. T berubah secara langsung dengan Y. T berubah secara langsung dengan Y. Alamak, saya terbalik dah ni. Y berubah secara langsung dengan T. Maaf. Okay, sorry. Y berubah secara langsung dengan T. Okay, maaf saya terbalik. Okay, so kamu dah dapat markah yang pertama untuk state. Tentukan. Okay, markah yang kedua. Seterusnya, tuliskan hubungan dalam bentuk ubahan. Oh, dah lah. Inilah bentuk ubahannya. Okay. Tapi kalau kata nak tahu lebih lanjut, tadi kita dah tahu dia darab dengan 7. So, boleh tahu adalah kadar dia tu berapa. Kadar dia adalah, salah lagi ni. Salah juga, Y berubah secara langsung dengan T. So, Y sama dengan, betul lah. T sama dengan, 7Y. Balik lah saya. Y sama dengan 7T ni. Betul ke cikgu ni? Kenapa saya confuse ni? Y berubah secara langsung dengan T. Okey, Y berubah secara langsung dengan T. Y adalah 7 kali T. Y adalah 7 kali T. Betul lah. 2 kali 7 dapat 14. Okey. Tapi soalan ni minta nak tulis dalam bentuk ubahan sahaja. Okey, boleh? Okey. Boleh tak? Okey. Dah screenshot? Nanti apa yang tak clear, boleh tengok semula. So kamu screenshot siap-siap. Okey. So kita sampai standard pembelajaran yang ketiga. Okey. Menentukan hubungan antara 3 atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan tercantum. Okey. Apakah hubungan antara 3 atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan tercantum? Okey. So mula-mula sekali kita tengok ya. Y berubah secara tercantum dengan X kuasa M dan Z kuasa N boleh ditulis sebagai inilah dalam bentuk ubahan. Y berubah secara langsung dengan X kuasa M, Z kuasa N. Ini bentuk ubahan. Manakala bentuk persamaan Y sama dengan K kan. Kita tambah K saja. X kuasa M, Z kuasa N. Okay. Bentuk indeks ini tak ada masalah. Dia ada kaitan dengan pembelajaran bab pertama form 3 kamu. Nampak tak? Hidup kamu tak boleh lari daripada knowledge yang terdahulu. Semua ada kaitan. Tadi ada kaitan dengan nisbah form 1. Now ada kaitan dengan index form 3. Semua ada kaitan. Okay, kamu tak boleh lari. So kalau tajuk form 1 sampai form 4 yang kamu tak master, tolonglah bagi master dulu. Okay, then form 5 kamu akan berjalan dengan lancar. Okay. Tapi dia bagi keadaan. Keadaan M adalah 1, 2, 3, 1 per 2, 1 per 3 dan sebagainya. N pun sama. 1, 2, 3, 1 per 2, 1 per 3. Okey. Kenapa nilai M dan N bermula dengan 1? Tak boleh ke kosong? Tak boleh ke negatif 1? Tak boleh ke negatif 3? Mungkin ada orang tertanya-tanya kan? Sebab K tu tak ada masalah. K tadi kita dah jumpa. K itu adalah satu mana. So tak ada masalah. Senang nilai M dengan N. Okay, boleh ke M dengan N tu nilai lain? Ke kamu tak nak persoalkan benda tu? Kalau tak nak persoalkan tak apa. Saya pun tak nak overcome untuk kamu. Kalau kosong dia darab, jadikan kosong balik. So tak ada. Kalau X kuasa kosong nilainya 1 lah. Okay. So tak boleh kosong. Negatif, boleh tak negatif? Boleh tak M dengan N negatif? Boleh. Boleh? Tak boleh. Boleh tapi bukan di sini. Okey? Kalau dia jadi negatif, dia berada di 1.2 iaitu ubahan songsang. Okey? Untuk ubahan langsung tak boleh. Ini saja nilai M dan N dia. Okey? So kita tengok contoh. Okey. Mungkin ada orang tengah sibuk duk try nak menjawab ya. Silakan, tak ada masalah. Tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol berubah ni dan persamaan. So ada 2 jawapan lah. Okey, wah lajunya Cik Arsyad, bagusnya. Okey,
So A, P berubah secara langsung dengan Q dan square root R, punca kuasa 2R. Sebab itulah kita namakan dia ubahan tercantum sebab lebih daripada 2 pemboleh ubah. Okey, ada 3 huruf. Huruf P ada, huruf Q ada, huruf R pun ada. So tulis dalam bentuk ubahan, kamu akan dapat P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa 2R. Betul? Okey, manakala tulis dalam bentuk persamaan, apa yang kamu dapat? Type lah banyak-banyak dekat message tu. Itu sebagai bukti kamu menjawab dengan saya. Okey, saya boleh guna dia sebagai evidence. Yang menyokong kamu wujud dalam kelas saya. Bukan on saja join, lepas tu pergi makan nasi. Okey, type. Apa jawapan yang kamu dapat kalau dalam bentuk persamaan? Silakan. Yes, very good. Lagi jawab. Patutnya ada 94 orang yang menjawab ni. Ya, bagus. Cik Azim jawab. Alhamdulillah. Okey, yes, betul. P sama dengan KQ punca kuasa 2R. Okey, bagus. Alhamdulillah. So, soalan yang seterusnya B. Mari kita tengok soalan B pula ya. Okey, Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W dan kuasa 3X. Maksudnya wujudlah nilai M dan nilai N. Okey, seperti mana yang dalam ni tadi kan. Okey, so Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W. Nampak tak? Saya tertinggal kuasa 2 saya. Okey, kuasa 2W maksudnya Y berubah secara langsung dengan W kuasa 2 dan X kuasa 3. Ya, bagus. Kamu tuliskan dalam bentuk persamaan sebab simbol ubahan tu tak ada dekat keypad kamu kan. Jadi kamu tulis dalam bentuk persamaan. Jangan gantikan dengan ikan ya, walaupun bentuk dia nampak macam ikan ya. Okey. Cik Arsyad tertinggal K. Mesti ada K. Yes, very good. Okay, so jawapan dia adalah Y sama dengan K kuasa 2, W kuasa 3. Bagus. Alhamdulillah. Okay. Okay, next. Soalan yang ketiga, C. Isi pada prisma V. Tadi semua anun pakai huruf kecil, kenapa tiba-tiba V ni pakai huruf besar? Kenapa A pun pakai huruf besar? Ingat tak cikgu form 1 ajar dalam tajuk algebra, bila masa kita nak wakilkan anun dengan huruf kecil, bila masa kita nak wakilkan anun dengan huruf besar? Boleh ke guna huruf besar? Cik Iskandar pakai ikan nampak? Okey, ikan itu bukan simbol ubahan Okey, bila masa nak guna huruf besar dan huruf kecil? Kenapa soalan ini isi pada prisma dia guna V besar? Apa rasionalnya? Hello, jawab ni dulu. Jangan sibuk type jawapan. Okey, kenapa? Kenapa V dan A ini huruf besar? Apa beza mewakilkan pemboleh ubah dengan huruf kecil dan huruf besar? Ingat lagi tak cikgu Muhammad ajar? Huruf kecil guna untuk apa? Cakap seorang-seorang. Anon, thank you Arni. Huruf kecil pemboleh ubah. Okey. Huruf besar? Huruf besar guna untuk apa? Bukan pemboleh ubah. Habis tu apa? Constant. Constant tu K pemalar tetap. Subjek dia. Subjek? Macam belajar BM pula, subjek predikat dia. Objek. Okey. Lupa lah tu siapa lah cikgu Fuman tu ajar. Penat dia ajar. Korang tak ingat pun, kecil hati dia. Okey. Kita guna anun huruf besar untuk objek. Untuk mewakilkan objek. Contoh, sekolah A. So, sekolah A tu adalah objek. Okey. Cikgu W. Cikgu Wani dah ada nak. Bila kita nak wakilkan objek, kita guna dengan huruf besar. Okey. So, tulis dulu dia punya bentuk ubahan. Kejap. Okey, so kamu tuliskan. Okey, okey, sekejap satu lah. Bila dia tulis isi pada prisma, takut kamu nervous. Alamak, tak ada ukuran.
Sedangkan kita tahu keratan rentas sebuah prisma adalah sebuah segitiga. Sepatutnya formula dia setengah darab tapak darab tinggi. Okey, tak perlu sebab dia dah bagi A. A itu adalah luas keratan rentas. Okey, lajunya dia orang ni. Okey, so V berubah secara langsung dengan AH. So kamu tulis dengan bentuk persamaan. Cik Adam, jangan guna tanda dan tu, lain maksudnya. Okey, kamu tulis dalam bentuk persamaan je. Dalam bentuk ubahan jangan tulis ya. Nanti kalau kawan yang ni baca nanti boleh menimbulkan salah faham. Okey. Okey, betul. Dalam bentuk persamaan, V sama dengan KAH. Okey. Ya, okey. Bagus. Next, soalan yang terakhir. Jisim W bagi sebatang besi berbentuk silinder berubah secara langsung dengan panjang P dan kuasa 2 diameter tapaknya. Okey, kuasa 2 diameter tapaknya. Okey. Wow, lajunya. Bagusnya. Wah, okey, lagi teruskan menulis. Nanti saya screenshot kepada cikgu kamu. Bagus. Okey, so W berubah secara langsung dengan P di kuasa 2. Kamu tuliskan jawapan dalam bentuk persamaan. W sama dengan KP di kuasa 2. Okey, tanya. Okey, sampai sini ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Okey, semua clear. Okey. Jangan streskan. Saya relax je, santai je. Okey, tak mau stres. Okey. Senang saja kan? Ya, okey, bagus. Okey, jom kita proceed ke slide seterusnya. Jangan stres Okey. Ini adalah bahagian yang terakhir. Wah, terakhir dah. Seronok dia orang kan dengan terakhir. Bahagian terakhir. So, standard pembelajaran yang kita nak buat ini adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung. Okey, macam mana cara kita nak menyelesaikan masalah? Okey, ada dua kaedah yang boleh kita gunakan. Okey, kaedah biasa yang kita wakilkan tadi dekat jarak dan jarak yang 7 tadi tu adalah kita gunakan teknik nilai pemalar K. Okey, using the value of constant K, ataupun kaedah yang kedua using concept of proportion. Okey, kamu ingat lagi masa nak selesaikan soalan nisbah? Nisbah, contoh A nisbah B juga boleh ditulis sebagai A per B. So kamu samakan untuk buat perbandingan. Okey, macam biasa yang kita buat soalan penyelesaian nisbah juga. Okey, cumanya kalau melibatkan 3 tak boleh lah kot sebab dia boleh 2 saja kan. Okey, so tip dia ini adalah step by step yang perlu kamu tulis untuk menyelesaikan soalan penyelesaian ubahan langsung. Maksudnya step-step tu ada markah dia. Okey. Step yang pertama yang kita dah buat tadi, mula-mula mesti tulis dalam bentuk ubahan. Lepas tu step seterusnya tulis dalam bentuk persamaan. Okey, next kamu gantikan nilai X dalam nilai Y. Lepas tu kamu cari nilai K. Dah dapat K, ungkapkan dia dalam sebutan X. Okey, boleh dah screenshot? Dah. Okey, mari kita tengok soalan dia. Mari kita cuba applykan dia. Dah. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, ini soalan dia. Okey, contohnya diberi Y berubah secara belum Cik Iskandar. Alamak. Siapa screenshot nanti share kat grup kelas ya. Cik Iskandar tak sempat screenshot. Maafkan saya. Nak back balik ke? Cikgu back balik. Back balik? Okey, back balik. Kenapa tak sempat lambat betul dia orang ni? Okey, dah screenshot. Dah cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey, jap. Okey. Diberi Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3. Okey, dan Y sama dengan 32 apabila X sama dengan 2. Hitung nilai X apabila Y sama dengan 108. Orang yang terror dengan kaedah nisbah ni dah terus boleh jawab dengan kaedah nisbah. Tapi kita tengok guna kaedah pemalar K. Okey. Step pertama saya kata mesti tulis bentuk ubahan. So kamu pun contenglah dekat rumah tu kan. Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3. Alamak, terus keluar semua jawapan. Alamak. Sorry dia keluar sekali. Maafkan saya.
Saya klik sekali je rasanya. Aduh, sorry. Okay. So Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3. Itu step yang pertama. Step kedua, Y sama dengan K X kuasa 3. Ini tulis dalam bentuk persamaan. Okay. Mula tulis dalam bentuk perubahan, kemudian bentuk persamaan. Next, gantikan. Apa yang diberi? Y 32, X 2. Okay. Y jadi 32. Nampak? Y dah jadi 32. X jadi 2. Yang lain sama ya. K ada, kuasa 3 ada. Kemudian selesaikan lah. Okay. K remain kat sini, 2 kuasa 3 pindah ke sana. Saya swap tempat saja. So jadi 32 per 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 adalah 8. 32 bahagi 8 kita dapat 4. Okay. Step keempat, ni step substitute tadi. Step keempat, tulis dalam keadaan nilai K. K tadi dah dapat 4, so masukkan balik ni dalam equation ni. Kan yang kita dapat bentuk persamaan tadi, cuma kita gantikan K dengan 4. So ini mesti tulis. So Y sama dengan 4X kuasa 3. Okay. Dan last sekali dia nak apa nilai X kalau Y 108. Okay. So Y 108. Y gantikan 108. Okay. Yang lain sama ya. Okay. So kita kena solve X dulu lah. Okay. 4 pindah ke sana, so jadi bahagi dapat 27. Ini kuasa 3 pindah ke sana akan jadi punca kuasa 3. So kita dapat nilai X adalah 3. Dapat kawan-kawan? Okay, dapat. Okay, kalau kamu cuba mengira sendiri dapat tak? Kalau tengok saja tak dapat. Okay, harap-harap masa saya papar soalan tu tangan kamu kelang kabut lah. Ambil pen dan kertas dan mengira. Okey. Boleh pakai buku apa latihan lahsia pun. Ada lagi muka surat yang kosong kat belakang tu boleh, tak ada masalah. Okey. Sebab buku tulis belum beli lagi kan. So tak ada masalah. Okey. So kalau kita gunakan kaedah yang kedua tadi, perkadaran. Okey. So, untuk soalan ni valid lah guna kaedah perkadaran sebab dia memang ada 2 nilai saja. Kalau 3 nilai tak boleh ya. Okey. So X1 tadi 2, ini yang diberi. Y1 adalah 32 dan Y yang kedua adalah 108, X kedua yang nak dicari. Okey. Dan kita tulis dalam bentuk nisbah lah. Okey. Y nisbah X 32 bagi 2 kuasa 3. Kemudian 108, tukar tempat dia dan dapatlah nilai X kuasa, bukan X kuasa 2. X yang kedua nilainya adalah 3. Sama juga macam tadi. Okay. Mana-mana kaedah lah. Okay, kalau dah exam tu kita dah stress, mungkin kita pun kelang kabut, alamak macam mana ni. Guna mana-mana kaedah pun boleh. Okay, asalkan untuk soalan macam ni lah ada 2 nilai. Kalau 3 nilai, tadi kan ubahan tercantum tak boleh lah. Tetap kena guna kaedah pemalar K. Okay. Sudah screenshot, boleh kita proceed soalan seterusnya? Sudah, okey, alhamdulillah. So kita tengok soalan yang seterusnya. Okey. Ada note sedikit. Konsep perkadaran dalam ubahan adalah dengan menyatakan kesamaan antara pemalar. Inilah kesamaan. Okey. Sudah screenshot ya. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, ini handout yang sama yang akan saya guna minggu depan lah. Okey, ini yang saya tutup ini adalah soalan untuk ubahan songsang. Okey, so minggu depan saya tutup yang atas pula. Okey, sekarang kamu cuba menjawab, conteng sikit. Okey, bentuk ubahan kamu tak boleh tunjukkan. Okey, sebab tak ada ikon ubahan. So tulis dekat chat. Apakah bentuk persamaan untuk soalan yang pertama? P varies directly as the square of Q. Okey, bagus. Okey. Very good. Okey. So kalau bentuk ubahan, kenapa Y pula Cikgu Madiha ni? Maafkan saya. Saja je buat salah kan? Okey, P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2. Okey, bukan Y, maafkan saya.
Okay, next. Bentuk persamaan seperti yang kamu tulis dekat jawapan. Very good. Okay, P berubah secara langsung dengan KQ kuasa 2. Okay, so next soalan kedua. Okay, ini adalah ubahan tercantum. Okay, saya faham. Bagus. Bentuk ubahan adalah P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa 2R. Salah lagi. Saja je Cikgu Madi ni. Oh, maafkan saya. Punca kuasa. Okay. Yes, very good. Okay, so bentuk persamaan kamu adalah okay, maafkan saya, punca kuasa. Okay. Comotnya kamu screenshot ni kan. Banyak salah Cikgu Madi. Okay, so selesai itu boleh layak untuk dapat TP1 lah. Tapi bukan minggu ni, minggu depan ya. Okay, bagus. Terima kasih kepada yang menulis jawapan tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, next. Soalan seterusnya. Okay, untuk TP2. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Okay, ungkapkan Y dalam sebutan X. Diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X dan Y sama dengan 36 apabila X sama dengan 3. Okay. Given that Y varies directly as the square of X and Y equals to 36 when X equals to 3. Okay, jangan tulis jawapan dulu, kira dulu, conteng dulu. Okay, sebab nanti habis kelas saja, kamu terus nak buat nota dekat buku latihan kamu kan. Nak buat nota, nak buat latihan. Jadi kamu contenglah sikit dah working dia siap-siap. Okay. Bukan untuk cikgu buku nota kamu tu kan. Buku latihan tu untuk diri kamu, kamu nak guna sebagai rujukan. I do, I remember. I see, I forget. Okay, dah dapat jawapannya. Step yang pertama, tulis dalam bentuk ubahan. Step yang kedua, tulis dalam bentuk persamaan. Kemudian substitute, dapat nilai K, tulis dalam bentuk yang ada nilai K. Okey. Saya tengok, tunjukkan jawapan. Mari kita check sama tak dengan working kamu. Jangan answer je betul, working tak betul, kosong juga markah ya. Sama macam PT3, KONO. Okey, step pertama. Mana Cikgu Madiha punya step pertama? Tak ada. Ada Cikgu Madiha ni. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. So ini sepatutnya step yang pertama. Harap kamu tak miss ya. Step yang kedua, bentuk persamaan Y sama dengan KX kuasa 2. Step ketiga, substitute nilai yang diberi Y dan juga X. Okay, so Y 36, X 3. Tekan kalkulator, dapat K sama dengan 4. Betul semua orang dapat K 4? Betul, Alhamdulillah. Okay, dah dapat K 4, last kali barulah nak tulis dalam bentuk persamaan dia. Okay, bentuk persamaan dia adalah Y sama dengan 4 X kuasa 2. Tanya ramai yang dapat, bagus, layaklah dapat TP2. Okay, untuk minggu depan bukan minggu ni ya. Okay, next. Soalan yang seterusnya. Okay, TP3. Okay, TP4 tak boleh keluar lagi sebab TP4 soalan dia bergabung dengan ubahan songsang. Okay, minggu depan saya buka sebelah sini pula. Okay, yang ditutup ni lah. Okay. So soalannya, selesaikan setiap yang berikut. Okay, Y berubah secara langsung dengan X dan punca kuasa 3Z. Jika Y sama dengan 24, maka X sama dengan 4 dan Z sama dengan 27. Okay, cari nilai X apabila Y sama dengan 16 dan Z sama dengan 64. Tulis step yang pertama tadi. Lajunya Mek ya. Kenapa laju sangat? Slow. Okey, senang sangat ke soalannya? Okey, tulis bentuk ubahan dulu.
tulis bentuk persamaan, substitute nilai Y, nilai X, nilai Z, dapatkan pemalar K dulu. Apakah pemalar K? Berapakah nilai K yang kamu semua dapat? K sama dengan 2. Okey Syafia. Okey Alia Najihan. Kenapa ada orang keluar masuk? Okey, dah dapat nilai K, tulis dalam bentuk persamaan yang ada nilai K. Okey, dah dapat? Okey dan finalnya dapat dah Y sama dengan apakah nilai X bila Y 16 dan Z 64? Apa yang kamu dapat? Y sama dengan okey, nilai X dapat 2. Okey, mari kita tengok workingnya. Untuk yang tadi ni clear, tak ada masalah. Cuma saya tertinggal step yang pertama lah. Okey, mesti tulis Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3 dan punca kuasa Z. Okey. X sama dengan 2. Betul ke? Semua orang dapat? Okey, ada lagi yang masih menulis, tulis. Okey. Okey, step yang seterusnya tadi kan? Okey. Step yang pertama tadi tulis bentuk ubahan, tulis bentuk persamaan. Saya ulang-ulang cakap step yang sama. Harap-harap melekat dalam kepala otak kamu bila kamu cuba menjawab malam nanti. Okey. Step pertama tulis ubahan, step kedua bentuk persamaan, step ketiga substitute nilai, dapat nilai K, tulis dalam bentuk persamaan yang ada nilai K, substitute nilai yang diberi dan final answer dapat nilai X. Tanya. Okey, ramai yang dapat. Alhamdulillah dah layak dapat 3 tu. Okey. So, selesai sudah sesi PDPR kita. So, untuk hari ni saya dah cover 1.1 iaitu ubahan langsung. Okey. Yang mana kita bermula dengan kenal pasti tadi. Mengenal pasti ubahan langsung, kenal pasti pemboleh ubah, hubungan di antara dua pemboleh ubah, hubungan di antara 3 dan lebih pemboleh ubah, dan kita boleh menyelesaikan soalan bermasalah tadi. Okey. So nanti dekat grup Telegram saya akan share satu soalan untuk kamu jawab, soalan penyelesaian masalah untuk kamu jawab. Okey. Saya akan share juga link kehadiran hari ni. So semua yang masuk kelas hari ni nanti saya share link dekat Telegram, kamu isi kehadiran dan saya bagi satu soalan latihan untuk kamu selesaikan, buat dekat dalam buku latihan kamu lah ya. Okey, so maksudnya selesai saja kelas, terus buat nota dan latihan. Okey, boleh? Sebelum kita akhiri, Cikgu Wani ada nak tambah apa-apa lagi peringatan mengenai ubahan langsung? Ada sikit Cikgu Madiha. Saya nak share screen saya. Okay, so student, saya nak share screen saya sekejap
Alright, saya harap awak nampak dekat skrin saya. Nampak tak? Nampak. Nampak, okey. Penegasan sedikit saja, apa yang Cikgu Madiha buat dah perfect. Cuma satu yang berlaku dalam soalan ini normally adalah penggunaan huruf yang penting. Okey, tengok yang saya bulat-bulatkan ini. Luas. Okey, area. So ini adalah L. Kalau penggunaan L, huruf besar, maka awak nyatakan huruf kecil macam L, comel macam ni kan. Ini direct inverse. Okay, various directly as d squared macam ni. So ini dah menjadi salah. So bila huruf besar digunakan, maka dalam penyelesaian juga perlu huruf besar. Itu yang sangat penting. Okay, so ini adalah betul. Okay, saya harap clear bahagian ini kerana penggunaan simbol yang tidak sama dengan apa yang question define, awak tidak akan dapat markah. Okay, so itu penegasan yang sangat penting lah. Boleh? Okay? Maksudnya Cikgu Wani, kalau digunakan L yang kecil ni, walaupun final answer dia betul, kosong markah ke? Ya, sebab dekat sini the first main point dekat sini dah jadi salah. Dia tak boleh. Sangat penting. Okay, so normally dalam SPM sebelum-sebelum ini, berakhir 2020, topik ini hanya appear dalam paper 1. Okay, so pelajar tidak fasih ataupun they are not really cope with the solution method. So maksudnya dia nak buat L kecil pun tak ada masalah, nak buat L besar pun tak ada masalah sebab dia hanya objektif. Okay, so kalau dia melibatkan subjektif, pengiraan langkah macam ini, jika penggunaan simbol yang salah, maka you akan dapat macam ni. So there is no mark here. So be very careful So itu saja. Thank you. Okay. Okay, saya share link kehadiran kat sini. Okay, kamu boleh isi dulu link kehadiran di sini. Okay, terima kasih kepada Cikgu Wani. Betul lah, maksudnya step yang saya bagi tadi tu, tips tu, step by step tu, memang bertepatan lah dengan kehendak SPM lah. Sebab Cikgu Wani memang makin SPM, jadi dia arif lah. Okay, so ingatlah, huruf saja tulis tak betul, besar dan kecil pun boleh menyebabkan kosong markah. Sayang, sangat rugi kan. Kalau dia keluar soalan panjang, mungkin dia boleh keluar 4 markah untuk bahagian A lah. Okay, soalan bahagian A, paper 2. Okay, so sudah isi form. Okay, form kehadiran tu. Okay, nanti siapa-siapa boleh copy dan paste dekat Telegram. Okay, itu adalah link kehadiran. So sampai sini saja. Thank you kerana hadir. Kalau ada apa-apa yang apa orang kata tak puas hati ataupun ada apa-apa persoalan, boleh PM lah. Okay, saya ataupun cikgu-cikgu ataupun tanya directly dekat group form 5 tu pun boleh, tak ada masalah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu hadapan. Okay. Bye. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu. Sama. Ramai juga. Thank you, teacher. Jemput makan. Terima kasih Cikgu. Sama. Okay, bye.